Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, mudahkanlah urusan kerjaku, wahlul 'uqdatam min lisani, bukakanlah ikatan pada lidahku, yafqahu qawli, fasihkanlah perkataanku. Yang saya hormati dan saya kasihi Fadil Tuan Haji Profesor Inggeris, yang saya hormati Datuk Mira Haji Yassin selaku pengurusi Masjid Bayrupun, turut saya hormati pengurusi Surau Jumaat Al-Rawdah, seluruh ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan guru, para ahli ulama, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Saya sebut muslimat-muslimat, oh di sini rupanya. Perlu cari kat mana ni? Rupanya ada sebelah kanan. Ada TV sebelah. Oh, nasib baik ada. Orang cakap tengok TV lebih handsome daripada tengok yang biasa. Pertama sekali, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dilupakan kepada abang saya Ustaz Zairul selaku imam di surau kita ini, yang saya difahamkan terus mengajar di surau kita ni lah. Alhamdulillah, pertama sekali syukur kepada Allah. Saya pertamanya mohon maaf kerana sepatutnya perjanjian pada hari Jumaat lepas baru kan, tapi oleh kerana hari Jumaat lepas saya berada di negeri Sabah. Biasalah bila kita kerja kuli-kuli di bawah-bawah di pejabat ni, jadi di arah-arah kejap ke sini. Saya hampir untuk tangguhkan lagi pada hari ini sebab nak kena ke Sabah lagi. Esok ada mesyuarat, jadi saya tebal muka menghadap bos saya hari Sabtu. Saya WhatsApp dia, saya kata Datuk, saya minta maaf banyak-banyak, boleh ke tidak saya tak ikut sama pergi ke Sabah hari ini sebab saya ada kuliah yang tidak boleh ditolak kerana rumah Maipah dekat surau dia. Kalau mana lain dia tolak lah. Kebetulan sekarang ini saya duduk di pejabat ketua pengarah, jadi kena jadi kawasan. Kena jadi kawasan ni kena ikut selalu. Jadi kawasan ketua pengarah JAKIM ni kadang-kadang begitulah, sekejap di sini, sekejap di situ. Dia pun baru balik daripada sempurna. Semalam rakaman forum perdana Dewan Islam, bukan semalam, hari Sabtu malam, rakaman di Pulau Mahur di Sempurna. Jadi sampai di rumah hari Ahad, hari Isnin datang sini. Ya Allah, gitulah kan. Buat macam mana? Apa boleh buat, nasib badan. Walau bagaimanapun, alhamdulillah, saya ucap terima kasih kepada semua dengan program yang diadakan pada malam ini. Malam ni insyaAllah kita tak buat forum perdana sebab tak ada pena. Hari ni kuliah perdana, soal-soal. Tapi bila saya jadi moderator, rupanya jadi moderator ni lagi mudah daripada pena. Moderator ni tanya aja, pena kena fikir macam mana nak jawab soalan. Tapi bila kuliah ni rupanya susah. Jadi sebab itu malam ni saya difahamkan, Ustaz Zairul maklumkan saya, ceramah saya akan berakhir jam 11.30 malam. Tuan-tuan boleh tunggu kan? Boleh. Memanglah boleh, rumah tuan-tuan belakang ni je. Saya nak balik ke Sepang lagi ni. Jadi saya ingat dalam 1 jam je kan? 1 jam boleh lah, insyaAllah. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita menyebut tentang Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita sedang menyambut kelahiran junjungan besar Nabi akhir zaman. Di antara rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada kita, banyak hujan rahmat, rezeki rahmat Tuhan,
Tapi dalam pengenal banyak rahmat yang teragung yang Allah utuskan kepada umat manusia, iaitulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikayat sirah Nabi hanya semata-mata sebuah telenovela sirah. Kalau kita hanya tengok Nabi seumpama kita baca cerita-cerita, mula Nabi lahir sampai Nabi wafat, sirah tidak ubah, hanya sebuah cerita. Tetapi sirah perlu diambil dengan ibrah, pengajaran. Barulah setiap inci ruang usia yang ada kepada Nabi menjadi pengajaran kepada kita. Pengalamanmu, pengalamanku, pengalaman Nabi tauladan kepada kita. Sebab itu Nabi diciptakan daripada kalangan manusia supaya kita mudah ikut, kita mudah lihat dan teladan. Tidak dicipta daripada malaikat, tidak dicipta daripada jin yang kita sendiri pun tak tahu keadaan kehidupan mereka. Kalau kita merasakan diri kita ini sedih, kita lahir atas dunia dengan tidak punya ibu ataupun sudah tidak ada ayah. Siapa contoh dan teladan bagi kehidupan seorang budak macam itu? Siapa? Nabi kita. Kalau dia rasa sedih, dia lahir atas dunia tak ada ayah, siapa contohnya? Nabi. Nabi lahir atas dunia ini sudah tidak punya seorang ayah. Sampai umur 6 tahun, ibu pula meninggal dunia. Umur kanak-kanak sudah tak punya ibu dan ayah. Mungkin ada depan kita ini hidupnya seumpama itu. Anak saya di balik rumah, dia bagi tahu, dia kata, tapi ada kawan sekelas dia umur 7 tahun tapi sudah tak ada rumah dan ayah. Ayahnya kemalangan, ibunya sakit kanser meninggal seusia 7 tahun. Siapa harapan budak ini? Nabi. Kehidupannya Nabi. Ibunya bernama Aminah, ayahnya bernama Abdullah, dilahirkan di Mekah Mukarramah. Ibu susunya Halimatun Sa'diyah. Semasa di dalam perjalanan pulang dari makam suaminya, Aminah jatuh sakit di abwab, kembali kepada Allah. Umur 6-7 tahun dan tak ada mak lagi. Kalau kita seorang ibu dan ayah, ada salah seorang daripada anak kita meninggal dunia, sebelum kita meninggal, siapa harapan kita? Nabi. Nabi ada 7 orang anak. Pernah jangan? Nabi ada 7 orang anak. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Umi Kalsum, Siti. Siti apa pun ada. Siti Nurhaliza, Siti Ruqayyah. Nabi ada 7 orang anak. Sebelum Nabi meninggal, 6 anak dia meninggal. Tinggal Fatimah saja di akhir hayat. 6 anak meninggal. Kalau kita diuji dengan seorang ibu anak, Nabi 6. Siapa harapan buat ibu dan ayah ini? Nabi. Anak-anak yatim, siapa harapannya? Nabi. Sebab itu Nabi ini uswah hasanah, contoh tauladan. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kirimkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar rahmat
rahmatan lil alamin, rahmat buat kita semua. Tapi dia juga laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dunia ni tuan-tuan sekalian, banyak agama, macam-macam agama. Kebetulan saya belajar dalam bidang usuluddin ataupun bagi perbandingan agama lah, comparative religion. Agama dalam dunia ni banyak. Ada jenis sembah ciptaan, sembah matahari, sembah bulan. Ada juga agama yang jenis sembah pokok. Ada juga sembah pokok, sembah musuh. Ada agama sembah datuk dan nenek, kubur datuk neneknya disembah. Ada agama yang mencipta patung-patung, lalu disembah patung yang dia cipta sendiri. Macam-macam jenis agama. Tapi semua agama-agama dalam dunia ini, mereka ada agama, ada Tuhan yang dicipta, tapi tak ada contoh. Dia tak ada manusia yang dicontohi dalam agama itu. Hanya Nabi SAW, agama Islam yang bukan sahaja ada Tuhan, ada agama, tapi diberi contoh untuk kita ikut. Agama mereka. Saya ingatkan, taulah Nabi tidak dikurniakan kepada kita macam mana kita hidupkan. Saya ingat mungkin kalau Nabi tak ada kan, tak diberi kepada kita, mungkin malam ni kita makan biawak masak merah. Sebab tak tahu mana satu halal, mana satu tidak. Sempat ke lah. Tapi Nabi memberi contoh. Ni kalau tak diberi contoh, ya Allah, ikut suka hati kita. Saya waktu saya tahun akhir belajar ke USIT tu, saya kena buat satu mini thesis lah, kajian kecil tentang perbandingan agama. Saya ambil satu sudut pengurusan jenazah mengikut agama Islam dan juga kaum Tionghoa, kaum Cina. Saya pun pergilah tanya macam mana kaedah kalau meninggal nak kena buat apa sebagainya. Baru saya faham kenapa orang kaum Tionghoa, orang Cina, dia kerja begitu kuat. Dia memang kerja kuat nak cari duit, kerana dia bimbang dua perkara. Pertama, mati. Yang kedua, kahwin. Kerana kedua-duanya pakai duit yang banyak. Kita kahwin tak takut sangat, mati tu. Saya tanya macam mana? Dia kata kalau lah seorang tu meninggal, kalau lah ayah dia waktu hidup pernah menyebut, kalau mati aku nak pakai baju suit, maka si anak kena cari satu. Lepas itu dia kena beli keranda pula. Bukan calang-calang, keranda pun mahal juga satu. Lepas tu dia kena beli alat kebumian, sama ada jodoh, dibakar sebagainya. Habis sebab tu dia kena upah orang-orang menangis. Upah pula. Habis pula dia kena sewa lori bersama dengan pancaragam untuk dibawa dengan bawa sampai di tanah perkuburan. Ada 3 jenis. Pertama, kalau orang-orang kebanyakan biasa-biasa tak ada duit, matilah di kubur Cina, di jalanan. Kalau dia berduit sikit, dia akan mati di Memorial Park. Maka ni ada tidak. Tapi dekat rumah saya, kalau kita daripada Melaka nak pergi Kuala Lumpur, depan daripada Tok Nilai ada sebelah kanan Nilai Memorial Park. Itu bukan tempat jogging je cik. Itu kubur pula banyak jenis. Kalau tuan-tuan tengok sayur, ada macam rumah-rumah, wah itu paling mahal di situ. Dia akan ada kubur, dia ada tempat untuk ahli keluarga melawat dan disediakan aircon dalam kubur. Tak tahulah bila ahli keluarga balik dia tutup, wallahu a'lam bishawab. Tapi itu tak mahal lagi. Paling mahal namanya Nirvana. Dan Syah Alam ada jalan ke arah Melaka dan tidak tahu. Tak ada kan? Ada Nirvana. Nirvana 2 kaedah. Pertama dia bakar, dia masuk dalam pasu. Yang kedua dia kawin. Itu paling mahal. Puluh ribu. Maknanya kalau nak mati, tak ada 10,000, tak boleh mati lah. Itu dalam firman dia kata, oh perempuan boleh mati mah. Tapi kita ditunjukkan oleh Nabi, orang miskin boleh mati, orang kaya boleh mati, anak yatim boleh mati, yang ada mak ayah boleh mati, semua ada. Bahkan
masjid surau buat khairat kematian pula. Ditunjukkan. Weh, sekarang lagi muda, dia ada satu bag just one. Dia bagi kit jenazah. Meninggal seorang saja, beli kit jenazah tu selesai. Ada kain kapal baru semua sekali dalam satu bag, cantik dia buat. Boleh lah. Orang jam lalu nak hadiahkan anniversary untuk suami, kit jenazah. Kau mahal langsung mati kan? Untuk peringatan bang. Kit jenazah. Semua ini ditunjukkan oleh Nabi kita. Cara nak makan. Saya ingat kalau Nabi tak tunjuk cara makan, saya ingat kita ni makan ke mana tak tahulah. Sama ada ambil pakai tapak tangan ke, ambil pinggan gitu ke, tak tahu. Tapi siapa aja makan dengan 3 jari? Siapa aja guna tangan kanan? Siapa aja suruh baca doa? Nabi. Siapa aja tangan kiri pula? Siapa aja lepas makan kena bersih, kena makan sebelum berhenti sebelumnya, semua Nabi aja. Cara nak tidur, saya ingat kalau Nabi tak tahulah gampangnya. Terlentang tadi pun dia tidur macam mana? Gaya bebas. Hebat. Tapi Nabi aja macam mana tu? Nak buang air Nabi aja berdehem untuk masuk kaki kanan keluar. Ya Allah ya Tuhan, tak ada mana-mana agama yang ajar sedetail seperti ini. Bahkan menjaga aib manusia, Nabi ada. Dulu saya duduk di bahagian dakwah lama, saya jaga beliau. Budak-budak ni kadang-kadang dia ikut perasaan. Kalau dia nak marah, dia suka ikut perasaan orang muda. Jadi dia nak marah, dia kata susah jadi orang Islam. Ini tak boleh, ini tak boleh, nak kena tutup-tutup. Dia marah. Dia kata lebih baik saya nak keluar Islam, saya nak pergi agama lain, lebih mudah. Itulah juga pada pandangan dia. Kalau kita buat salah, pergi saja ke tempat ibadat mereka, berdiri mengaku depan ahli agama mereka, saya telah melakukan kesalahan, mencuri begini-begini, mohon ampunkan saya. Maka orang itu pun saya ampunkan kamu. Keluar daripada rumah ibadat tersebut, dosa diampunkan. Nampak macam mudah? Mudah kan? Dia kata mudah Ustaz. Saya kata Islam lagi mudah. Islam kamu tak perlu pergi jumpa imam ke ketua kampung ke Tok Gerah Jakit ke, buat salah tak perlu pergi jumpa, dan tak perlu tahu pun apa salah kamu. Mak ayah tak perlu tahu, suami tak perlu tahu. Hampar 3 sajadah, ngaku dosa depan Allah, Allah ampunkan kamu, dan Allah tutup aib kamu, tak ada seorang pun tahu, dan Allah takkan ungkit balik di akhirat. Tak ada agama yang lebih mulia menutup aib kamu kecuali Islam. Semua ni ditunjukkan oleh siapa? Oleh Nabi kita. Sebab itu kita kena hidup mengikut contoh yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid ni, surau kita ni, macam mana kita nak urus? Saya ingat kalau Nabi tak tunjuk contoh, kita urus macam urus syarikat kamar ni, ataupun kita urus macam urus apa, ikut. Tapi Nabi tunjuk cara nak mengurus masjid. Urus masjid Nabi sekalipun, Nabi tak ambil semua ahli ataupun ahli agama, Nabi ambil semua. Ada sahabat Nabi macam siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang baik, orang yang lembut, ya kan? Ada juga. Dalam surau kita ni pernah ada macam tu juga. Baji, itulah. Apa-apa tu ni sihat, kita cakap lembut. Tuan-tuan turun nasihat budak-budak, anak-anak sekalian, jangan bising. Kena ada juga watak macam tu. Tapi kalau semua watak macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, hancur juga masjid kita. Tuan Haji, masjid kita semalam kena curi aircon. Marilah kita bersabar kepada Allah. Anggaplah ini sebagai ujian. Habislah TV-TV pun hilang kan. Dia kena cobaan. Dia kena ada juga watak macam sama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Gagah. Apa? Kalau dapat pada aku siapa yang cuba tolong, ikat ke batu.
Budak-budak bisa dicekik je mata, lari pula. Dia kena ada juga macam ni. Dia kalau budak-budak main-main, baiklah anak-anak sekalian, nama aku. Dia kena ada yang galak, saya apa-apa. Dia semua dia. Dan kena ada juga macam Sayyidina Uthman, pemurah. Ustaz, saya dengar malam ni kita nak buat Maulidul Rasul, betul ke? Panggil Ustaz lagi, makan apa makan? Kita tengok kawan ada kita masak biru ni, jangan buat madu orang payah pun. Tak payah terbit. Nak ambil 2,000, kambing 2,000. Wah, kena ada juga macam tu. Kambing berani. Betul. Tapi untuk penceramah, untuk penonton saya belum pasti ya. Kena ada juga macam ni yang pemurah. Kalau tidak Allah juga. Saya pergi satu masjid wajib dekat Kuala Kumbang. Tadi saya tengok banner dekat tepi simpang tu, ceramah Maulidul Rasul, adalah gambar saya ceramah. Saya pergi masjid dekat dengan Kuala Kumbang, pelik gambar saya tak ada, yang ada gambar kambing. Dia tak apa kan? Gambar kambing. Dia tulis jamuan makan kambing sempena Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bawah tu kecil je, Ustaz hari ni disediakan. Aku pula yang disediakan. Penuh orang datang. Sebetulnya lain macam dia. Dia nak tarik. Nanti tahun depan Ustaz Zero buat macam tu. Letak gambar kami, jamuan makan kambing, saya nak pecah surau ni. Bawah tu kecil je, penceramah disediakan. Kena ada juga Sayyidina Uthman. Kalau semua kedekutnya nak makan free je, macam mana surah Allah yang hidup? Tuan, makan free. Haji masak tak hari ni? Tak kan? Sebab dah bagi tahu suami dengan anak, makan kek surau ni. Hari ni mak tutup kedai. Tak apalah, dulu saya pun macam tu juga. Kalau surau ada program, mak ayah saya, mak saya kata pergi, semua pergi surau. Apa nak juga dapat majlis kan? Kena ada juga. Dan kena ada juga orang muda-muda ni. Orang muda-muda kena ada. Sayyidina Ali, idea kreatif, cadang gini-gini orang muda. Saya pergi Ma'al Hijrah tahun ni, Muslim, saya suka cerita Masjid Rantau Panjang, Kelab Selangor. Dia nak panggil orang muda. Ini idea daripada orang muda. Dia kata, Ustaz, ini idea geng muda bagi pada kami, iaitu buat cabutan bertuah. Ceramah Ma'al-Hijrah ada cabutan bertuah, 10 cabutan bertuah, 5 sebelum ceramah, 5 selepas ceramah. Tuan-tuan ingat hadiah apa? Selalunya motor habis duit mesin, hamper gitu kan. Tapi dia naik macam cabutan pertama, spek mata hitam redek. Cabutan ke-9, dia macam-macam lah, ada basikal, ada dada. Cabutan ke-9, sport rim bintang 5 warna putih. Kepal muda-muda tu bergila nombor. Last kali dalam kotak, saya kata apa ni dalam kotak ni. Dia sebut, tuan sekalian, yang terakhir cabutan kita adalah helmet arai. Tahu helmet arai, belakang dia tutup, warna rainbow. Kempau budak-budak tu nombor aku. Nombornya 67, pakcik umur 70 tahun dapat. Dia kata bagi kat cucu ni lah. Ya. Penuh budak-budak. Ni idea siapa? Geng-geng macam Sayyidina Ali ni orang muda. Jadi dalam surau masjid, Nabi bunuh semua orang supaya surau kita ni milik semua. Kalau ada anak-anak tengok, saya tengok ada anak-anak yang datang kan, tuan ada yang baju biru tu, adik umur berapa dia? Anak lah kan? 10 tahun. Nama apa? Somhi. Ustaz pun ada anak 10 tahun perempuan. Nak tak? Tak nak. Belum tengok lagi ni. Tapi bagus. Saya tengok Somhi tu, saya teringat zaman saya budak-budak dulu. Macam tu lah duduk. Tapi tu dia baik lah tuan. Saya berlari belakang. Tapi cara AJK surau dulu, dia nak tarik budak-budak, dia suruh budak-budak buat persembahan sebelum Maulidul Rasul. Kita pun nasyid, tim nasyid kita nak. Dia budak-budak satu umur 10, 9 tahun.
Nyanyilah. Di pondok kecil di pantai ombak. Mak saya kat belakang, anak kau dia bila budak buat persembahan automatik, mak ayah datang. Ni calon. Ada saja supaya surau kita ini milik semua orang. Macam Nabi buat. Ada budak-budak yang ikut Nabi. Tak semua sebaya dengan Nabi. Ada Zaid, macam-macam remaja, apa tu, beberapa nama yang daripada kalangan remaja semua. Nabi tunjukkan kepada kita. Sebab itu muslimin dan muslimat dirahmati Allah, malam ni saya ingat saya nak sentuh apa yang Nabi tunjuk dan apa yang Nabi dapat. Mudah-mudahan kita dapat sedikit panduan. Kalau nak cerita tentang sejarah hidup Nabi ni, saya ingat kita kena baca kitab Fiqhus Sirah atau Syama'il Muhammadiyah yang saya fikir mungkin pihak surau ada pengajian dia. Nabi ketika mana sampai di Madinah, belum turun lagi daripada untanya, Nabi menyampaikan sabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam, sebarkan salam. Ucapkanlah salam. Kalau boleh di tempat kita ini, kalau malam ni kita bersetuju untuk ikut Nabi, kita ikut dengan paling awal Nabi berpesan ketika mana sampai di Madinah, sebarkan salam. Tak mana apa nama dia lupa. Payah rumput perdana. Orang payah rumput perdana ni mesti sebarkan salam. Jumpa orang bagi salam. Datang masjid, datang surau kita, jumpa tuan imam, bagi salam. Assalamualaikum. Imam pun jawab, waalaikumsalam. Salam ni dia mengeratkan hubungan. Yang kita sebut assalam. As-sin tu mengukir senyuman. Allah Ta'ala buat hebat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau semua orang membudayakan salam, masuk Islam, tengok atas mu'in macam Assalamualaikum. Lama ni tak biasa nampak. Datang daripada mana? Oh, saya datang rumah menantu. Oh, gitu. Jangan bila orang baru datang ni kita tengok atas bawah. Oh, orang mana? Aduh. Jangan. Akhirnya kalaulah orang baru datang, jah, ya Allah, datang juga kau nak mati baru datang. Jangan bagi, ya Allah, jah, sukanya kami lama dah. Kalau boleh kau datang masjid, alhamdulillah. Jadi dia macam kita orang ni, sama-sama je mohon suara. Budayakan salam. Kerana salam ini bukan sekadar satu lambang kita sebagai orang Islam, tapi satu doa. Sejahtera ke atas kamu. Orang tu pun jawab, untuk kamu juga. Ini bahasa paling mudah. Sejahtera ni apa? Sihat, selamat. Kita tak rasa kerana kita tak faham apa yang kita ucap. Assalamualaikum. Sejahtera ke atas kamu. Sejahtera pun nampak sastra bunyinya. Kalau kita terjemah bahasa kampung lah, moga kamu sihat, moga kamu selamat. Dia pun balas balik, waalaikumsalam warahmatullahi, untuk kamu juga. Kalau setiap orang mendoakan sama antara satu sama lain, kan bahagia. Masuk rumah, bagi salam. Selisih dengan kawan-kawan, bagi salam. Yang muda, bagi salam kepada yang senior. Jangan tengok pakcik tu buat tak reti, tak boleh. Anak-anak sekalian, tengok orang lebih dewasa, bagi salam. Jangan nak tunggu pakcik tu tak bagi salam. Takkan saya nak bagi? Kita yang muda bagi salam kepada yang dewasa. Yang naik basikal, yang naik kereta, bagi salam kepada naik motor. Naik motor, bagi salam kepada naik basikal.
basikal naik, barusan pada yang jalan kaki. Kalau semua rasa bahawa mendoakan satu sama lain kan semua itu rahsia kehebatan Madinah Al-Munawwarah, kerana semuanya saling mendoakan kasih sayang antara satu sama lain. Satu. Yang kedua Nabi sebut wa at'imut ta'am, bagi makan. Saya pun kadang-kadang tengok hadis ni, kenapa Nabi sebut bagi makan? Rupanya makan ni lambang kegembiraan. Kita kan, kalau kita nak mati kawan-kawan, kita ajak makan. Dengar ajak makan, nampak makan free. Lagi laju kita pergi dia. Mana-mana kaum Cina malam dia nak sambut tahun baru, makan lapang. Kaum India kalau dia raih, dia punya kelompok dia masak sendiri. Arab lagi lah kata sekalian. Abang saya ni di Arab, dia punya kambing tu 2 orang makan dulu kan. Kita makan 8 tu pun tak habis. Dia lagi besar pinggan lagi. Kalau pergi rumah mereka akan raih makan. Kalau makan ni nampak gembira. Mana-mana orang, apabila perut kenyang, hati gembira. Nabi pun nak ceramah, nak berdakwah, bagi makan dulu. Ketika mana dapat perintah wahyu menjadi seorang Nabi, Nabi berdakwah kepada kaum keluarga. Tidaklah Nabi tiba-tiba, ahli keluarga aku Nabi. Tidak. Nabi bagi makan. Panggil sanak saudaranya, masuk bapa saudara Abu Talib, Abu Jahal, datang makan. Orang pun kan, apa hal Muhammad dan Khadijah ni buat makan? Saja-saja. Esok panggil lagi, bagi makan lagi. Dia orang sorok lagi. Hari ketiga panggil makan lagi. Hari keempat baru bagi tahu. Keempat. Itulah kaedah kita menasihat pun sama juga. Kalau kita nak nasihat anak, nak nasihat isteri, siapa-siapa ya, ajak benda yang menggembirakan, belajar makan. Habis dia makan, yang abang nak cakap sikit. Awak dengan tak guna langsung. Dia kata kurang ajar. Tapi nampak. Saya ingat bab ni, orang dulu-dulu hebat. Orang dulu-dulu, dia orang ni tak ada harta yang banyak pun, tapi dia orang ni suka menggembirakan orang. Gembira. Saya ingat waktu saya kecil-kecil dulu, mak saya ni suka rumah je. Dia petang-petang dia suka buat kuih. Mak saya ni petang-petang dia suka buat kuih. Kuih yang dia suka buat waktu dia muda-muda dulu lah, kuih semua bawa mulut ada tinggi. Balik daripada sekolah, dia masak dalam royang tu, dia potonglah pan kadang 6, dia letak dalam piring. Dia semualah kita bagi kat rumah jiran-jiran. Kita bawa lah piring tu pergi rumah jiran. Sampai rumah jiran ada satu skrip yang wajib kena sebut. Cik, mak bagi kuih, pinggan tak balik. Skrip kan, apa maksud dia tu? Balang lah balik. Oh, mencari dia, kadang-kadang letak gula, kadang-kadang letak tin susu. Dulu. Tapi dia memberi, walaupun dia tak ada apa pun. Hari Sabtu dia buat sup, dia lebihkan daging 2-3 ketul je, banyak kampung. Dia rasa tak sedap hati kalau makan tak bagi kek jiran sebelah. Ya Allah, mak mentua saya bilang, mak Ustaz Zairulnya, ya Allah, sampai kami pun anak-anak heran ni, dia rajin masak dan suka bagi orang. Suka bagi orang. Kalau tuan-tuan haji, tuan-tuan haji nak rasa makan, datang rumahnya. Bau tuan-tuan haji rasa betapa peliknya nak menghabiskan makanan. Kita tengah makan, dia masak lagi. Allah, saya kalau balik mi dah cukup dah, mi kejap. Kita dah masuk dalam kita, kejap, lagi cari lagi. Apa lagi nak diberinya? Kadang-kadang bagi duit-duit, macam-macam. Omong saya kata gembiranya dia. Padahal dia tak ada apa pun. Dia bukan pergi apa pun seperti rumah dia. Tapi dia buat aibun ta'am, bagi makan. Mudah-mudahan masuk syurga kan, bagi makan pula. Kita anak-anak kita belajar ada makan je nak berapa kali sehari? 3 kali sehari.
bagi tuan upgrade belanja dia makan. Oh memang kan gembira dia muka tu. Pagi selalu makan apa dia? Upgrade bagi spaghetti. Baru laju hafal Quran. Ini makan nasi telah tanam yang sudahnya. Dia makan alhamdulillah. Pagi hari ini surau payah rumput perdana belanja makan. Oh 10. Nabi ajar kita untuk kalaulah ada jiran kita dan muslim pun itu satu dakwah yang sangat. Yang ketiga Nabi sebut solat malam. Dua perkara tadi, bagi salam dan bagi makan, jaga hubungan dengan manusia. Tiga, jaga hubungan dengan Allah. Kalaulah kita mulia di sisi manusia pun pemurah. Ada orang yang mulia di sisi manusia, pemurah bagi makan, tapi ya Allah, masjid, surau, sembahyang, jalan sekali. Tapi dia pemurah, tak boleh. Ada orang yang dia hubungan dengan Allah bagus, tapi kena putar Allah dengan manusia, tak boleh. Tengok, hadis ini 3 perkara tapi merangkumi. Bagi salam, kasih sayang, bagi makan, dan banyak sembahyang malam. Orang yang solat malam, Allah menjaga dirinya dan hatinya. Walau dia memberi makan, orang tidak memujinya, dia sikit rasa tak ada apa, karena dia tahu aku buat kerana Allah. Dia ni banyak bagi sedekah, tiap-tiap tahun kalah pemilihan AJK masjid. Tapi dia tak rasa apa pun, kenapa dia buat ni? Kerana Allah. Ini orang yang dijaga oleh Allah hati dan diri. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, itu perkara yang Nabi sebut itu tentang apa tu? Memberi salam, memberi makan, dan juga apa? Kalau kita tak ada lupa orangnya. Seterusnya muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ni insya-Allah ya. Sangat. Kalau kita janji 11 kenal ya. Baik. Kemudian kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi bukan sekadar menunjukkan yang betul sahaja. Ada juga Nabi melarang kita supaya jangan kita buat. Larangan ini sama ada dalam Al-Quran maupun hadis. Banyak benar. Cuma malam ini saya nak ambil, saya nak mengalir juga saya ni tiap-tiap tahun diberi amanah untuk menyampaikan tadabbur Al-Quran, majlis tilawah. Saya seronok sungguh. Jadi bila kita baca, bila kita mentadabbur Quran, baca tafsir Quran, kita jumpa banyak perkara yang bila kita baca banyak benda kita tak tahu. Anak-anak, kita hafal Quran, kita bukan sekadar menghafal, tapi kita kena faham, kaji keindahan Al-Quran. Baru kita akan rasa Quran itu dekat dan seronok dan indah sekali. Kata seorang ulama Jalaluddin Ar-Rumi, orang yang membaca Al-Quran dengan mata, dia akan nampak huruf bertemu huruf. Siapa yang baca Al-Quran dengan akal, dia akan nampak ilmu pengetahuan dalam Quran. Siapa yang baca Al-Quran dengan hati, dia akan nampak hidayah Tuhan. Tapi siapa yang baca Al-Quran dengan jiwa, sepenuh hatinya, dia akan nampak kebesaran Tuhan. Kita akan nampak indahnya Al-Quran. Itu kehidupan kita. Baik. Ada beberapa perkara yang Allah buat ciptaan di keliling kita ni, dia tadabbur untuk kita tadabbur. Allah ciptakan pokok, haiwan, pasangan, semuanya untuk kita belajar apa yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita. Kalaulah kita nak jadi orang yang cekal diri, jati diri, tengok pokok di belantara. Untuk kekal hidup di belantara, mereka terpaksa bersaing antara satu sama lain untuk dapat pancaran matahari dan terus hidup di belantara.
jangan jadi pokok macam dalam pasir, setiap hari kena disiram orang. Kalau tidak disiram, disuap, kelayuan mati. Kalau nak belajar tentang harga diri, belajar daripada hujan. Ada orang suka hujan, ada orang tak suka hujan. Tapi hujan tetap turun menurunkan rahmat. Kita pun begitu juga. Kita jangan fikir ada orang suka pada kita, ada orang tak suka kepada kita. Terus buat kebaikan seumpama hujan. Belajar satu-satu. Termasuklah haiwan-haiwan yang Allah Ta'ala cipta. Kalau ikut logik kita, haiwan ni sumber makanan. Tapi kenapa ada makanan yang boleh dimakan, makanan yang tak boleh dimakan? Kan susah tu. Tujuan haiwan diciptakan untuk memberi makanan kepada manusia, tapi tak semua boleh makan, tak pening. Rupa-rupanya Allah cipta untuk kita untuk kita tengok apa hikmah dia. Dalam Quran sekarang ada beberapa perangai haiwan yang Allah larang kita ikut. Jangan ikut. Pertama, surah Al-A'raf ayat 176. 176. Allah menyebut jangan ikut perangai anjing. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi. Allah ingin mengangkat darjat kita semua ini. La rafa'nahu biha walakinnahu, tapi kita ni cenderung kepada keduniaan dan hawa nafsu. Ni Allah diciptakan kita ni nak naikkan darjat kita, nak bawa pergi masuk syurga, tapi kita ni terlalu memburu dunia dan hawa nafsu. Allah kata orang ini kamathalil kalbi, seperti anjing. Kawasan ada anjing? Ada orang boleh buat contoh. Anjing ni dia pelik dia akan ikut siapa yang bagi makan. Kalau dia tak kenal dia nampak tapi kalau tuan-tuan hari-hari bagi makan lagi tu. Ada seorang budak dalam TikTok ni, dalam telefon ni, dia budak Langkawi. Dia tiap balik kerja, dia beli makanan anjing. Anjing datang. Dia duduk relax sambil cakap dalam telefon. Mana datang? Sudah makan. Saya kata, oh gitu. Siapa bagi makan, dia ikut tu anjing. Kalau orang nak berompak kan, dia kena berompak ada anjing. Tapi kalau berompak tu bijak, 3 hari sebelum nak berompak bagi makan. Bagi. Sila. Itulah yang Allah Ta'ala sebut. Terlalu ikut dunia berlebih sangat, hawa nafsu macam anjing. Jangan ikut kan. Kerja tak berhenti, ya Allah, gaji bagus kerja, tapi tak berhenti, pukul 9 tak balik lagi. Nampak tuan tak apa ni, tak nampak dekat surah Allah, saya kerja banyak sikit. Kalau tak ada saya kat pejabat tu untuk negara. 9, 10 tak balik lagi, hari-hari surau tak pernah jejak. Jangan. Kerja ada waktunya sampai masa berhilang. Mari di surau kita. Mari malam-malam maghrib paling tidak pun tak boleh hari-hari, tidak pada seminggu 2 kali, seminggu sekali padahal ada pun tak boleh waktu malam kerana waktu ni datang subuh. Mesti ada keseimbangan, jangan terlalu sangat. Kek korumpu tu aja. Kat Melaka ni saya tak ada. Kalau tuan-tuan nak rasa suasana, pergi ke jalan Masjid Jamin dekat Kuala Lumpur, pergi dalam sekitar pukul antara pukul 6.45 sampai pukul 7.30. Tuan-tuan akan nampak orang turun daripada LRT di berlari. Tepi tu ada orang jual makanan, dan dia jual semua dalam bentuk plastik. Nasi lemak dimasukkan dalam plastik, dia jual air. Nasi bawah sambal atas, telur, camca, pada susu. Jadi bila dijual tu, makan itu sambil jalan lagi jalan. Saya kata dahsyat tu. Anak pun apa ni kerja, pergi gelap, balik pun gelap. Jadi kita ni kena pandai-pandai susun supaya jangan terlalu sangat menurut hawa nafsu dan duniawi, sehingga Allah Ta'ala melarang kita menjadi seperti itu. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sebut
dalam surah Al-Baqarah ayat 65. Apa dia? Kita buat ujian tafsir. Surah Al-Baqarah ayat 65. Sedang aku dekat ceramah hari kita tanya budak soalan. Okay. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Yani Allah Ta'ala cerita tentang perangai-perangai orang Yahudi yang menjala ataupun memancing ikan pada hari Sabtu, melanggar perintah Allah. Allah kata jangan pergi mancing ikan hari Sabtu, dia buat juga. Allah kata wa kunu qiradatan khasi'in. Ini umpama seperti ke monyet. Sini ada ke? Tak ada kat rumah saya, ya Allah, rumah saya belakang kelapa sawit penuh kera ni rupanya dia ada perangai dia. Bila dia datang hari pertama tu, dia nak ambil kita punya sampah tu, nampak? Bila dia ambil tu, ya Allah, habis berterabur saja jalan. Dia punya perangai habis berterabur, sapu kita tu. Bila hari kedua dia datang, saya pegang kayu. Saya buat balas tadi betul buat acur. Saya pakat dengan jiran-jiran, beli bersut bola. Kalau datang siap laginya. Dia datang saya paling hujung. Allah ya menang 3 hari tak datang. Lepas 3 hari dia bawa geng. Wah aja. Dia datang bawa geng, dia tak ambil apa tu sampah kita, dia naik atap, dia tarik atap tu. Bila hujan, hujung. Saya kata apa hal saya punya rumah yang nitik. Saya pergi dah dekat ada Indonesia tu, saya kata apa hal ya? Dia kata kejap Ustaz, saya naik atas. Dia naik atas, dia turun. Dia kata Ustaz ada alihkan atap ke? Tak ada kerja pun naik tu. Rupanya ke lagi kita larang, lagi dia buat. Kalau kita perangai seumpama itu, lagi Tuhan larang, lagi kita buat ke? Allah kata jangan buat juga. Jangan ambil riba. Kena ambil perbankan Islam. Perbankan Islam yang konvensional. Dia lebih pandai bermufti pula. Tak boleh. Kalau fatwa kata haram, haram lah. Kalau kata halal, halal lah. Sebab kita bukan bidang itu. Jangan kita buat juga. Itu ada. Itu jangan jadi macam hari ni mana semua haiwan-haiwan pula kan. Yang ketiga, surah Al-Ma'idah ayat 60. Surah Al-Ma'idah ayat 60 ni Allah cerita tentang perangai bagi orang-orang fasik yang lebih buruk pembalasannya, iaitulah mereka ini umpama dijadikan kera dan babi. Ayat 60. Kenapa Allah Ta'ala sebut orang-orang fasik seumpama babi? Orang-orang fasik ini orang yang macam orang Islam itu di luarannya, tapi mempunyai perangai-perangai mazmumah dalam hati. Babi Allah Ta'ala cipta pelik Ustaz. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki, semua ada kegunaan, tapi dilarang makan. Saya dulu di Jakit, kami ada satu section bahagian halal. Halal, makanan halal ini memang ini pelik Ustaz. Kalau tuan-tuan nak cari bulu yang paling halus untuk melukis, bulu yang paling halus adalah bulu babi, paling halus. Binatang yang paling banyak lemak, babi. Binatang yang kalau nak dibuat vaksin, nak diuji vaksin kepada manusia, babi paling sesuai untuk diuji, kerana dia rapat dengan manusia. Pelik. Cuba dekat kambing tak jadi, cuba dekat lembu tak jadi, kat babi. Tanyalah kalau ada doktor ataupun pakar dalam bidang sains, dia akan mengesahkan. Tapi haram makan.
Ada di Jakit tu seorang ustaz ini sampai buat PhD kaji babi. Sampai kami panggil dia doktor babi. Dia kaji. Masya Allah. Punya babi ni, walaupun dia ada banyak kegunaan, tapi ini banyak benda-benda bakteria busuk, kemudian boleh memudaratkan manusia, walaupun dia banyak kegunaan. Sekarang ni pula dia ada satu teknologi, tapi tak masuk Malaysia lah, di negara luar. Dia panggil daging kultur. Daging kultur ni anak-anak sekalian, daging makmal. Yang anak-anak tahu ni sains teknologi sekarang. Daging yang tidak perlu sembelih binatang tersebut, tapi dibuat dalam makmal. Rasa sebiji macam daging babi, tak perlu sembelih, tak perlu potong belah, dibuat dalam makmal. Rasa sebiji macam babi. Boleh makan ke tidak? Bukan babi, dibuat dalam makmal. Rasa sebiji macam babi. Boleh makan ke tidak? Apa saja? Sudah dalam hari kita ini. Fatwa kata tak boleh juga lah. Tapi nak cerita teknologi, lain macam sekali. Macam-macam AI. Ni tadi pun apa aja. Tahu AI? Tak tahu kan? Sekarang ni kita main ni lah, main telefon lah. Lepas saya panggil dengan setan. Saya banyak setan ni. Teknologi sekarang ni, saya dulu jadi lembaga universiti. Sampai kami bincang tentang ChatGPT. ChatGPT ni satu teknologi. Kita cakap je, nak cari apa keluar. Adakah saya patut datang ceramah di Masjid Paya Rumput Perdana? Dia bagi jawapan. ChatGPT. Mantan Menteri Kerry Jamaluddin, dia tulis ChatGPT. Parti apakah saya telah dibuang satu parti apakah yang sesuai saya masuk? Dia bagi jawapan. Tuan Khairi mengetahui tentang peluang dan sebagainya. Tuan Khairi ini sendiri ke? Tuan bagi. Dia boleh memberi satu-satu. Nak cari apa-apa maklumat, assignment, ChatGPT sana. Wah, sampai pesara pun berdiri macam mana ni? Tak lagi teknologi. Tapi sedang menuju dipanggil teknologi AI. Teknologi AI ni macam robot manusia. Sampai tahap dia nak jadi DJ radio, nak jadi pengacara AI je. Forum Perdana 2030 mungkin saya tanya kepada AI je. Datuk Kazim, dia boleh jawab sebiji macam Datuk Kazim, Datuk Barisyah nak AI. Dahsyat juga. Saya ingat mungkin satu masa apa ni kan, imam kita pun AI ni. Nak baca macam mana, dia boleh buat. Teknologi yang baik. Ya Allah, ujian. Jadi kita kemaskan iman, akidah kita supaya kita ni boleh bertahan. Pula lagi ni. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Allah Ta'ala cerita tentang perangai nyamuk. Ayat 26. Perangai nyamuk ni Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 26 ni cerita tentang orang yang suka menyakitkan hati orang. Dia sakit hati orang je. Kalau bercakap dengan dia tu, rasa je, kata je, mengumpat je. Ni nyamuk. Nyamuk dia sakit. Kita pun lagi pula kan. Jangan kita hidup masyarakat, jangan kita menyakitkan hati orang, tapi menggembirakan hati. Nabi menggembirakan orang. Bahkan Nabi ni orang yang, saya ingat satu perangai, satu sifat Nabi yang susah, bukan susah, maknanya menghebatkan Nabi. Kerana Nabi ni orang yang bermaaf. Nabi ni cepat memaafkan orang. Allah boleh bayangkan Abu Sufyan ketika mana Nabi berdakwah, dia dengan geng-geng ni macam-macam buat kepada Nabi. Ketika Nabi menang ataupun masuk ke Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah, Nabi boleh memaafkan. Boleh memaafkan. Allah, ini sifat Nabi. Nabi suka memaafkan dan Nabi tak simpan. Banyak musuh-musuh Nabi masuk Islam dan jadi sahabat kepada Nabi. Kita pun sama.
kita kena cepat memaafkan orang. Jangan kita berdendam, akhirnya tak ada sampai di sudah. Di sini dan muslimat rahmat Allah Taala kita sudah pakai yang dalam Quran ini dia ada 8 perangai binatang Allah Taala suruh kita elak. Itu tak boleh carilah. Apa yang saya nak simpulkan sekarang dalam tempoh 5 minit. Cabaran terbaru kepada diri kita sebagai ibu dan ayah adalah untuk mengenalkan anak-anak kita tentang Nabi kita. Kita sebagai ibu dan ayah menjadi tanggungjawab kepada kita untuk kenalkan anak-anak kita Nabi. Jangan anak-anak kita ni mengenal Cristiano Ronaldo lebih kenal daripada Muhammad bin Abdullah. Dia boleh syarah Cristiano main dekat mana, berapa gol dia, apa benda. Tapi Nabi pun dia tak kenal. Dia kenal tentang seorang artis lebih dia kenal daripada Nabi. Kita sebagai mak ayah mesti menjadi tanggungjawab mengenalkan anak-anak kita siapa Nabi kita. Saya nak cadangkan kepada para jemaah sekalian untuk memiliki satu buku yang sudah diterbitkan dalam bahasa Melayu pun mudah difahami dan mudah dibaca. Tuan-tuan nanti cari buku Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan peribadi Nabi. Hadis-hadis sahih daripada himpunan Imam At-Tirmidzi. Kitab tersebut cerita tentang peribadi Nabi, peparas Nabi, akhlak dan juga kehidupan Nabi. Jadi kalau kita sebagai mak ayah, eloklah kita jadikan buku sebagai mengenalkan anak-anak kita tentang Nabi kita. Baca mudah, ada satu hadis seterjemahan dan dia mudah difahami dan mudah-mudahan anak-anak kita mengenal siapa Nabi. Jangan kita sebagai mak ayah kita buat tak tahu sahaja, kerana itu adalah tanggungjawab bagi kita. Jangan kita lepas, kita swastakan kepada cikgu-cikgu sahaja, tapi kita sebagai mak ayah pun paling tidak boleh memastikan keluarga kita ini mengikut sunnah Nabi SAW. Berusaha sedaya mungkin untuk menghidupkan rumah kita ini dengan tujuh ajar tentang sunnah Nabi. Sedaya upaya kita yang mudah-mudah sekali. Tak perlu tonton fikir yang besar-besar, yang mudah-mudah. Apa yang mudah-mudah? Macam saya sebut tadi dah, makan, adab tidur, adab hormat kepada orang, memanggil orang dengan nama yang baik. Itu Nabi ajar kepada kita kecil-kecil ni. Solat berjamaah bersama-sama, membaca Al-Quran, makan, berdoa. Kita kena hidupkan lagi. Saya ingat saya suka bagi contoh orang dulu kalau bab ni dia jaga semua-semua, walaupun mereka tak ngaji tinggi pun. Contoh bab makan lah, bab makan. Sampai sekarang saya ingat kalau tu ketemu ayah kita, dia makan kena berjamaah. Tak pagi makan seorang-seorang. Kita akan duduk tunggu ayah kita balik daripada surau. Dan dia pula duduk macam duduk musik suara. Dia ada satu tempat khas dia. Duduk kita nak makan, dia suruh anak baca doa, baru dia makan. Isteri pun, isteri tukar hidang, bagi suruh tunggu ni. Habis makan, isteri pula makan. Wah, tertib orang dulu. Sekarang tak ada ni. Suami makan seorang-seorang, anak-anak makan depan TV, isteri main telefon dalam bilik. Yang tu orang lelaki suka makan kat kedai tom yum. Ada pelayan, apa nak pakai gambar apa pakai kopi apa saya ingin dia. Ada gambar mek, ada apa mek, semua ada. Mek pun ada, apa pun ada. Maka berjamaah di rumah. Solat berjamaah di rumah Nabi ajar. Saya ingat daripada sekecil-kecil kalau letak nama anak, ikutlah Nabi. Jangan main hentam ikut promo, ikut sedang kita jangan. Sampailah pendidikan anak-anak, pendidikan isteri, rumah tangga, pekerjaan. Masya Allah. Kalau kita boleh hidup dengan cara kehidupan yang Nabi tunjuk, maka terjagalah dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan kita ikut apa yang Nabi suruh,
kita akan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di syurga nanti. Dan Nabi kenal kita. Kerana hidup kita di dunia ini, kita ikut apa yang Nabi tunjuk. Mudah-mudahan kita masuk di syurga Allah, kita boleh duduk bersama dengan Nabi, dan Nabi panggil kita untuk meminum air dari Kautsar. Kerana hidup kita ini memuliakan sunnah. Tidak ada yang lebih indah untuk hidup bersama dengan Nabi di syurga Allah. Muhammad SAW. Saya tutup dengan meninggalkan tuan-tuan dengan dua doa yang Nabi paling kerap baca dalam hidup. Nabi paling banyak baca dua doa. Pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kedua, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dua doa ini paling banyak Nabi baca. Mohon Allah selamatkan dunia dan akhirat, dan mohon Allah tetapkan hati dalam iman dan Islam. Jadi saya fikir tepat jam 8.55. Tadi saya mula jawab jam 7.55. Saya berakhir jam 8.55. Ini ciri-ciri penceramah yang hebat. Kita berhenti on time. Saya nak ceramah panjang lagi sebab saya tengok tuan-tuan ni tak ada yang bangun pergi tandas ke, tengok jam macam tak puas hati ke, semua macam ni. Tuan-tuan memang pandai menahan kencing kan. Jadi saya ucap terima kasih lah. Mohon maaf atas kekurangan ataupun sedikit tahu dalam ceramah ini sekadar untuk supaya kita tak rasa boring sahaja. Yang paling penting adalah kita mengambil iktibar bahawa Nabi ini rahmat dan contoh. Nabi ajar kita memberi salam, memberi makan dan juga salat malam, dan mengelakkan perkara-perkara yang perangai yang ditegak oleh Allah dan Al-Quran. Dan akhirnya kita berdoa untuk mengamalkan 7 ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu saja. Wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.